Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Terima kasih di atas kesetiaan anda dalam mendengar BTMP pada setiap minggu di saluran YouTube, podcast dan juga Spotify. Terima kasih banyak-banyak atas komen-komen positif yang anda berikan, dan ini semua memang memberikan saya satu keterujaan dan juga semangat untuk terus membuat BTMP setiap minggu. Baiklah, tajuk podcast kali ini ialah rutin harian saya sebagai trader dan manusia. Sedikit latar belakang mengenai saya dah jadi trader sejak tahun 2007. Jadi sekarang pada tahun 2023, maksudnya dah 16 tahun saya bergelar trader. Tapi rutin harian saya sebagai seorang trader sekarang jauh berbeza daripada rutin harian saya dulu. Masa saya bermula pada tahun 2007, saya merupakan seorang student di Universiti Melaya. Saya masih lagi baru dalam bidang tersebut, jadi saya meluangkan sangat banyak masa pada waktu itu. Dan setahun kemudian, pada tahun 2008, saya mula bekerja dan saya menjadi seorang trader, dan pada masa sama saya menjadi seorang pekerja full time di HSBC Bank. Nah, kemudian lepas beberapa tahun saya berkahwin dan menjadi seorang suami, dan selama beberapa tahun jugalah saya menjadi seorang suami isteri, sampai tahun 2018 barulah saya dikurniakan cahaya mata pertama, dan pada tahun 2021 saya dikurniakan cahaya mata kedua. Kedua-duanya merupakan lelaki, anak lelaki. Jadi anda boleh tengok dalam fasa kehidupan saya sepanjang 16 tahun saya bergelar trader, sebagai seorang manusia saya mengalami perubahan fasa daripada student jadi pekerja, dan kemudian bila kerja 4 tahun, macam mana saya jadi trader dan jadi pekerja selama 4 tahun, kena balance kedua-duanya. Lepas tu saya resign dan jadi pengajar sepenuh masa daripada 2012 sampailah sekarang. Dan sepanjang tempoh sebagai seorang pengajar tersebut, saya berubah daripada seorang suami menjadi seorang ayah sebanyak 2 kali, 2018 dan juga 2021. So macam mana semua ni mengubah rutin saya sebagai seorang trader? Jadi itulah yang saya nak share dalam episod podcast kali ini. Kalau anda tengok podcast ni dalam bentuk YouTube, anda boleh nampak banyak poster motivation di belakang saya, dan di sebelah tepi salah satu poster tu mengatakan, "The secret of your future is hidden in your daily routine." So penting daily routine tu dalam menentukan anda akan menjadi seorang trader yang berjaya ataupun tidak. So guys, it's really about your daily habit and also routine about trading. Masa saya seorang student dulu, saya ada banyak masa, jadi bolehlah saya banyak study chart dan juga belajar. Dan kemudian bila saya kerja, bayangkan waktu kerja tu saya siap bawa laptop untuk tengok chart. Sebab masa zaman dulu tak ada smartphone. Saya start kerja tahun 2008, masa tu teknologi smartphone ni belum lagi ada. So saya bawa laptop sebab nak tengok chart masa lunch hour. Itu adalah satu benda yang amat-amat salah untuk dilakukan. So pada hari ini bila saya dah lama dalam trading, saya hanya tengok chart pada pukul 9 malam sahaja, ataupun dalam London and New York session. Secara tepatnya pukul berapa itu bergantung kepada news yang bakal muncul pada hari tersebut. Tapi sekarang ni saya memang siang dah tak tengok chart, sebab saya tahu siang market tak gerak pun, tak ada gunanya kalau kita nak tengok chart. Kita trade buy paling bawah sekali, lepas tu kita close pada waktu petang, kita tak akan dapat profit yang banyak. Kita hanya buang masa kita saja. Dan yang lebih penting, kita hanya bazirkan kita punya risk budget dan juga kita punya psikologi. Bayangkan kalau kita entry waktu pagi sampai ke waktu petang, kita tak akan dapat hidup dengan tenang. Kita tak akan boleh jadi seorang ayah ataupun pekerja yang bagus, yang efektif, yang efisien, sebab kita akan asyik fikir apa yang sedang berlaku kepada position kita. Sekarang ni rutin saya senang, iaitu bila saya trade pukul 9, habis saja saya punya activity trading sekitar 30 minit lepas tu, pukul 9.30 saya terus masuk tidur. So bila saya tidur, of course saya dah tak akan fikir apa yang berlaku pada chart.
bila saya terjaga, mungkin dalam pukul 1 atau 2 pagi kalau terjaga, dan kalau saya terlalu penat, saya tak akan terjaga. Dan kalau saya tidak terjaga, saya akan bangkit pada pukul 4.45 pagi. Sebab saya nak monitor position saya nak close sebelum pukul 5 pagi. Sebab pukul 5 pagi dah berlaku widening spread, ataupun spread kangkang lah dalam istilah trader dekat Malaysia ni. So bila spread mengembang, daripada elok-elok profit, dia mungkin boleh jadi loss. Okey, itulah serba sedikit macam mana rutin harian saya. Okey, itu sekadar mukadimah ataupun intro saja. Now saya nak terangkan secara sedikit demi sedikit lah. So masa saya bekerja dan jadi ayah, tu semua akan mengubah rutin harian saya sebagai seorang student, dan kemudian menjadi pekerja, dan kemudian menjadi seorang ayah. Percayalah cakap saya, kalau anda seorang pekerja sekarang ni, ataupun anda ada buat bisnes, waktu siang tu tak perlu fikir pun pasal trade. Sebab waktu malam baru dia gerak. Buat apa anda nak sibuk-sibuk fikir pasal trading ketika market memang tak gerak? Anda habis kerja waktu petang, ataupun anda siap anda punya urusan bisnes pada waktu petang. Waktu malam tu barulah anda perlu fokus pada trading. Kalau ada masa terluang yang lain, buatlah benda-benda yang anda suka, ataupun luangkan masa dengan orang-orang yang tersayang. So bila kita bercakap mengenai rutin ni, banyak silap yang saya buat, dan yang paling penting lah rutin yang paling salah saya buat sebelum ni adalah semacam masa nak tengok chart. A, B, C, D, E. Asal buka chart, dia entry. Macam itulah saya dulu. Sebab tak ada orang bagi tahu saya yang market ni ada waktu tertentu sahaja yang dia betul-betul bergerak dengan padu. Saya dulu masa mula-mula belajar, orang cakap market forex 24 jam. Anytime you can make money. Oh my goodness. Itu memang satu benda yang betul-betul misleading. Yes, memang betul market forex ataupun gold memang dia 24 jam. Tapi bukanlah 24 jam tu dia bergerak laju. Pada waktu siang, bila London dengan New York session ni belum bermula, dia memang bergerak perlahan. Jadi itulah satu kesilapan yang saya buat dulu, iaitu saya mengamalkan sikap A, B, C, D, E. Kalau nak jadi seorang trader yang profitable, dengar cakap saya baik-baik ya. Anda kena spend untuk permulaan, anda kena spend dalam 2 jam satu hari untuk trading. Tapi 2 jam ni bukanlah anda duduk depan chart untuk scalping, ataupun untuk anda entry, ataupun buat analisis. No, it's not like that. 2 jam tu adalah 30 minit untuk buat 4 aktiviti berikut. Latihan screenshot selama 30 minit, latihan backtest selama 30 minit, dan yang ketiga adalah pembelajaran selama 30 minit. So 30 minit ni mungkin anda boleh belajar melalui YouTube, melalui video tutorial TFS Pad Pacer, anda baca buku Pacer, anda baca buku trading yang bukan Pacer, contohnya macam Trading in the Zone, Trading for a Living, Pitbull Trading Champion dan sebagainya. So 30 minit anda akan spend untuk pembelajaran. Dan lagi 30 minit, itulah baru anda spend masa untuk aktiviti trading. Dan dalam masa 30 minit inilah anda akan buat analisis, dan kemudian membuat trading decision, instrumen ataupun pairs mana yang anda akan trade. Saya nak anda jadi macam MMA champion, ataupun macam Usain Bolt. Usain Bolt 4 tahun dia training supaya boleh lari 9 saat. Dan kalau kita tengok MMA champion macam Khabib Nurmagomedov ataupun Conor McGregor, 6 bulan dia akan training untuk perlawanan yang berlangsung sekitar 3 minit saja. So selalunya MMA dalam masa 3 minit dia dah target untuk menang. Yalah, 6 bulan punya training, punyalah meluap-luap semangat nak belasah orang tu. Of course dia kalau boleh nak habiskan dalam masa 3 minit tu saja. Jadi sekali lagi saya tekankan, 6 bulan training untuk 3 minit punya perlawanan. Macam Usain Bolt 4 tahun training untuk lari 9 saat. So itulah yang anda kena buat. Setiap hari anda kena spend masa sekitar 1.5 jam supaya anda punya execution untuk trading, iaitu 30 minit tu, boleh dilakukan secara efektif dan juga efisien. Bila anda dah mahir melalui latihan-latihan yang dibuat tu, barulah anda punya execution tu boleh jadi cekap dan pantas. Anda dah tak perlu spend masa terlalu lama untuk melihat chart,
untuk buat analisis dalam mencari trading decision. Sekarang ni saya tengah buat program NICE, kelas online tiap-tiap malam. Dalam 15 ke 30 minit memang kita dah boleh jumpa decision pairs mana yang kita akan trade untuk malam tersebut. Kita bukan nak tapau semua pairs. Itu adalah satu kerja gila. Kita hanya cari pairs yang mempunyai risiko yang terendah dengan potensi reward yang paling tinggi. Contohnya kalau kita nak buy, kita akan buy pairs yang sedang berada di paras yang rendah. Barulah potensi profit dia tu besar. Janganlah kita pergi buy pairs yang dah banyak naik. So bila kita buy, itu yang selalunya jadi pullback. Tiba-tiba kena SL, lepas tu baru dia pergi. So itulah yang kita kena latih diri kita, iaitu kita kena latih diri kita dengan latihan screenshot, backtest dan juga keep on learning. Pembelajaran kita tu kena berterusan supaya kita boleh buat decision dengan lebih cekap dan efisien. Kalau anda belum pernah buat aktiviti yang saya cakap tadi, anda kena mulakan sekarang juga. Kalau anda tak reti, cubalah anda cari dalam YouTube, ataupun kalau nak belajar, boleh belajar melalui panduan TFS Pacer. Semua tu ada diajarkan. Semua latihan ni wajib kena buat. Ramai trader terus depo, tak pernah pun nak buat latihan backtest, screenshot ni semua. By right, anda kena berlatih dulu, barulah anda guna real account. Dalam proses anda nak menjadi trader yang profitable ni, anda tak perlu pun guna real account terlebih dahulu. Anda patutnya guna simulation ataupun demo trade dulu. Barulah bila dah profit, bila dah tahu apa yang nak dilakukan, barulah guna real account. Atau kalau anda tak nak guna real account, anda boleh terus lompat kepada prop trading. Rutin 2 jam yang saya maksudkan tu, yang boleh dikatakan tetap adalah trading rutin, iaitu antara pukul 9 malam. So 9 malam sampai 9.30 malam adalah waktu market US sedang berjalan bersama dengan London Open. So bila London dengan New York session ni bertindih, itu yang selalunya market bergerak dengan pantas. Kalau anda tak tengok chart pukul 9 malam, anda boleh tengok chart pada pukul 10 malam juga. Sebab apa? Pukul 9 malam tu saya recommend, because itu time frame 4 hour close. Tapi bila DST berlaku, dia akan jadi lambat sejam. So dia akan close pukul 10 malam. So penting pada saya untuk anda tengok chart bila candle 4 hour dah close dalam London and New York session ni. Sebab dia akan bantu anda buat decision yang lebih baik. Jadi itu adalah salah satu rutin yang tetap. Rutin yang fleksibel pula adalah bergantung kepada kelapangan anda. So ada lagi sejam 30 minit tu, itu bergantung kepada anda nak selit dekat mana. Dia tak semestinya kena berturutan. Mungkin anda boleh spend 30 minit pada waktu pagi, 30 minit pada waktu petang, dan 30 minit lagi pada waktu malam. So mungkin sebelum anda trade, 30 minit sebelum tu anda akan buat pembelajaran. Okey, belajarlah daripada video ataupun baca buku. Sekarang ni pun dah banyak sumber-sumber ilmu percuma dalam YouTube. So anda boleh tonton setiap hari dalam 30 minit video-video trading, video-video berkenaan dengan trading. Tapi janganlah tonton video trading yang merapu, yang macam full margin, pasal nak scalping, nak grow daripada 100 jadi 1000 tu semua. Itu semua mengarut lah. Tapi tontonlah ilmu-ilmu berkaitan dengan psikologi trading terutamanya. Okey, sekarang ni saya nak share dengan anda mengenai rutin harian saya sebagai seorang trader dan juga manusia. Tahu ketahuan anda, saya merupakan seorang full-time trader dan juga educator, dan saya merupakan seorang ayah yang mempunyai seorang isteri dan juga 2 orang anak. So apakah rutin harian saya? Saya akan mulakan rutin harian saya pada pukul 5 pagi. Dan antara pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi, saya akan spend masa untuk buat kerja-kerja saya yang berkaitan dengan pendidikan trading. Contohnya saya buat podcast, saya buat video, saya buat sharing dalam social media, saya buat stories dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan mengajar ataupun mendidik traders. Education lah senang cerita. So lepas tu, dan of course dalam tempoh tu saya akan buat lah solat subuh dan sebagainya, mandi. Okay, yang tu kita tak payah cerita lah Dan kemudian pukul 7 anak-anak saya akan bangun dan kita akan siapkan dia dan hantar dia pergi sekolah ataupun play school. Dan lepas selesai hantar dia orang sekitar pukul 8 pagi,
saya akan workout. So itu rutin harian saya akan workout sampai pukul 9 pagi. Dan pada pukul 9 pagi saya akan ambil light breakfast dan saya akan sambung kerja-kerja saya. Sebab sebagai seorang pengajar ni, kerja memang tak akan habis. Memang sentiasa akan ada idea untuk kita buat sharing. Kadang kita hantar email, kadang kita buat YouTube, kadang kita buat podcast, kadang-kadang kita buat IG ataupun FB post dan macam-macam lagi lah. Dan aktiviti tu saya akan buat sampailah sekitar lunch hour. So lunch hour selalunya wife saya masak dan saya akan makan kat rumah. Dan lepas tu dalam tengah hari lepas solat Zuhur, selalunya saya akan take a nap ataupun saya akan berehat. Saya akan tengok Netflix, saya akan tengok DVD, saya kadang-kadang main game PS4, okay, baca buku dan lain-lain lagi. Dan dalam pukul 2 tu saya akan take a nap. Sebab bila kita bangun pagi, okay, terlalu awal pukul 5, okay, petang tu selalunya kita akan nap dalam pukul 2 sampai pukul 3.30. Dan bila saya bangun, sama ada saya teruskan entertainment saya macam yang saya cakap tadi, ataupun saya akan sambung kerja-kerja mengajar kalau ada. Dan petang dalam pukul 5 dah memang get ready untuk ambil anak-anak daripada play school. Dan bila diorang dah balik tu, memang saya dah tak ada buat apa-apalah. Memang saya dah takkan buat kerja. Memang spend masa dengan diorang je sampailah pukul 9 malam. Dan pada pukul 9 malam saya akan bersedia depan chart untuk membuat analisis dan mencari peluang trade pada setiap malam. So antara 9 sampai 9.30 saya akan berada depan chart untuk mencari trade opportunities. Kalau ada peluang, memang saya akan terus set PO ataupun trade. Kalau tak ada peluang, mungkin saya tunggu lewat sikit, ataupun mungkin saya set PO jauh sikit ke, depend pada market lah. Dan 9.30 saya akan tidur dan rutin saya akan bermula semula pada keesokan paginya pukul 5 pagi. So ramai yang tanya saya, dan masa saya buat kelas pun ramai tanya, habis tu bila saya monitor position? Okay, pukul 9 sampai 9.30 saya akan trade, sama ada kadang-kadang saya terus entry ataupun set PO. Selalunya lepas tidur pukul 9.30 saya akan terjaga dalam pukul 1 ke 2 pagi macam tu. So bila saya terjaga tu lah saya akan monitor saya punya position. Kalau hit SL saya biar, dan kalau macam tengah running position, katalah dah pun profit lebih daripada 40 pips, so saya akan close position saya. Kalau saya tak close, maka mungkin saya partial close ataupun set BE stop. So itulah antara contoh macam mana saya manage position saya. Kalau saya tak terjaga, saya akan bangun pada pukul 4.45 pagi. So walaupun saya mulakan aktiviti saya pukul 5 pagi, saya akan bangun 15 minit lebih awal. Sebab bila bangun pagi tu nanti kita pergi toilet, kita basuh muka, kita minum air, kita buat kopi, itu semua dalam 15 minit. Sebab saya nak start saya punya hari pukul 5 pagi sharp. So pukul 4.45 saya dah bangun, maka saya akan manage position saya. Macam saya cakap tadi, saya tak nak position saya terdedah kepada widening spread ataupun spread mengembang. So saya eloknya saya nak close sebelum pukul 5 pagi. Dan saya memang amalkan start fresh every day. Saya tak hold position saya sebab saya tahu kalau saya hold pada 11 siang tu, kalau saya terus hold position saya, kebanyakan masanya dia akan reverse. Dan kalau dia tak reverse, saya tak check sekalipun, saya akan sentiasa berdebar-debar. Saya nak tahu apa jadi pada position saya. So nanti kan time workout check chart, time buat kerja tengok chart. Dah lah saya menghadap PC kan. So bila saya ada running position, saya tak boleh nak hidup dengan tenang. Saya susah nak fokus. So saya percaya anda dah dengar dalam perkongsian saya sebelum ni, pada waktu bilakah traders dalam keadaan paling tenang? So bukanlah jawapannya bila mereka dalam keadaan profit. Sebab bila kita tengah profit sekalipun, kita tetap akan risau yang profit tu akan berpatah balik. So jawapan dia adalah traders akan berada dalam keadaan paling tenang bila mereka tak ada position. Sebab bila tak ada position, kita pun tak payah fikir apa-apa. Dan dalam trading jangan risau, there's always the next time. Hampir setiap hari anda akan jumpa peluang trade. So jangan risau kalau anda nak close, lepas tu nak entry balik pada sebelah malam. So kalau pagi tu kita close, pada waktu malam pukul 9 malam yang saya cakap tadi tu, saya akan cari semula peluang entry yang lain.
Jangan risau brothers and sisters, every day akan ada peluang trade yang berlainan. So jangan rasa sayang nak close position anda. Kita trade market yang laju, so hari-hari ada peluang trade. Bukannya kita trade market yang bergerak macam siput. Itu mungkinlah 2-3 bulan sekali baru ada peluang kan. Tapi untuk market yang fast macam forex, gold, index dan sebagainya ni, memang hari-hari anda akan ada peluang trade. Jadi itulah dia rutin saya sebagai seorang manusia pada weekdays. Kalau weekend, saya hanya spend masa untuk trade review sahaja pada 11 pagi hari Sabtu dalam 1 jam. So dalam pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi. Dan selebihnya memang fokus saya kepada anak-anak dan isteri sahaja, ataupun dengan keluarga besar saya lah, parent saya ataupun mertua saya. Kita akan pergi melawat mereka, ataupun saya akan pergi ke shopping mall untuk entertain anak-anak. Dan pada weekdays yang saya cakap tadi tu, lepas workout dan juga light breakfast, kadang-kadang saya tak breakfast kat rumah. Saya akan breakfast dengan wife saya dekat luar. Lepas hantar anak pergi play school, so mungkin kita akan tengok wayang. Kadang-kadang kita lunch dekat luar, ataupun kita breakfast kat luar. So itu adalah something yang flexible. Kalau macam saya tak ada mood nak buat kerja, ataupun saya dah achieve something, so selalunya kita akan spend masa dekat luar lah. Rutin saya mungkin tak sama dengan rutin anda. Mungkin anda ada kerja full time, mungkin anda business full time, mungkin anda kerja sebelah malam, bukan kerja sebelah siang. Mungkin anda ada 4 anak, mungkin anda ada 2 isteri contohnya. So rutin anda tak akan sama dengan saya. So rutin saya agak fleksibel dan free and easy berbanding dengan rutin anda. Tapi macam mana pun, 2 jam yang saya sebutkan tu anda kena adjust. Anda wajib adjust untuk selitkan 30 minit latihan screenshot, 30 minit latihan backtest, 30 minit pembelajaran dan 30 minit activity trading. Bila anda dah lama dalam trading dan anda semakin mahir, anda boleh kurangkan kepada 15 minit sahaja untuk setiap aktiviti. So ingat, latihan-latihan saya sebutkan tu anda wajib buat. Itulah yang menjadikan anda profitable trader ataupun the top 5% winners. 95% losers adalah mereka yang tak sanggup buat apa yang 5% winners ni buat. Kalau anda nak dapat hasil yang anda tak pernah rasa, iaitu consistent profit, maka anda kena paksa diri anda untuk buat benda yang anda tak pernah buat. Kalau anda tak reti nak buat sebab tak pernah buat kan, so solusinya mudah saja, iaitu belajar. Zaman sekarang ni, kalau anda tak belajar melalui TFS Pat Pacer, anda boleh cuba cari dekat Google ataupun YouTube. Mungkin ada sumber-sumber yang boleh ajarkan anda macam mana nak buat benda tu dengan betul. Sebagai penutup kepada episod podcast kali ini, saya nak terangkan kepada anda yang rutin 2 jam ni anda wajib buat setiap hari. Okay? Setiap hari anda kena buat. Sebab melalui latihan inilah barulah anda boleh menjadi seorang trader yang efektif and efficient. Tak kira lah latar belakang ataupun personality anda macam mana, anda wajib buat ataupun anda wajib selitkan 2 jam aktiviti trading ni ke dalam rutin harian anda. Macam mana anda nak selitkan, itu terpulang kepada kelapangan anda. Satu tips mudah yang boleh saya bagi adalah, kalau anda rasa anda tak ada masa, anda seorang yang tersangat sibuk, itulah dia, buat jadual. Okay? Setiap orang ada 24 jam, tapi macam mana anda manage 24 jam yang anda ada. Dan salah satunya yang paling mudah adalah bangun lebih awal. Bangun lebih awal dan kemudian anda akan ada ekstra 1 ataupun 2 jam pada setiap hari. Dan seterusnya, tidur pun kena awal supaya boleh bangun awal. Dan mungkin waktu anda lunch, instead of anda lunch makan terlalu lama untuk borak-borak kosong dengan kawan-kawan, why not anda spend 30 minit sahaja untuk makan, dan 30 minit lagi mungkin anda belajar ataupun buat latihan screenshot. Ingat ya, trading ni is really a one man show. Anda yang nak berjaya dalam trading, anda kena buat semua. Anda kena berkorban masa dan juga tenaga untuk buat semua benda yang diperlukan. Kejayaan anda dalam trading hanya ditentukan oleh anda sahaja. Okey? Tak ada pihak lain ataupun orang lain yang akan menentukan kejayaan anda. Akhir kata, sebagai penutup, sebelum anda belajar untuk uruskan duit ataupun kewangan anda
anda kena belajar untuk urus masa anda terlebih dahulu. Orang yang berjaya adalah orang yang menghargai masa. So, kalau anda rasa hidup anda hektik, buat satu rutin, buat jadual harian dan cuba hidup ikut aturan tersebut. Maka anda akan dapat selitkan masa untuk aktiviti penguasaan trading, dan lama-kelamaan bila anda ikut rutin ni secara konsisten, anda akan dapat mempertingkatkan prestasi trading anda. Macam yang saya pesan tadi, semua orang ada 24 jam, tapi apa yang mereka lakukan dengan masa yang mereka ada, itulah yang akan menentukan masa depan mereka. Saya share sekali lagi quote yang saya sampaikan dalam episod kali ini, iaitu the secret of your future is hidden in your daily routine. Sekian, terima kasih. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.